Studio masih ingin meneruskan perbincangan berkongsi ilmu kepada anda, tapi untuk waktu ini topik kita adalah berkenaan solusi suami isteri ketika tempoh perintah kawalan pergerakan. Kenapa awak senyum? Tak, sebab tahu Andy memang suka topik ni kan, itu tak Andy? Dia nampak macam sangat pakar. Saya tak pakar, yang lebih pakar adalah tetamu kita. Memang semua tahu beliau sangat pakar, terutamanya dalam bidang syariah. Tuan Ahmad Faisaluddin Muhammad Yusof, peguam. Banyak sebenarnya peguam cara, peguam syar'i, peguam Banyak bilik dan sebagainya. Saya sebut peguam je lah, Tuan Faisal. Sama je tu. Sama ya, apa khabar? Sihat dah? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Syukur, cumanya itulah. Berjam-celik 4 minggu dah kita Tak macam terasa. ni kan. Saya ni kalau dalam banyak-banyak perkara yang saya teringin ni, 2 perkara yang betul-betul saya teringin. Okey, apa tu? Nombor 1, saya teringin nak ke masjid solat Jumaat. Kan, solat Jumaat ke solat Jumaat lah. Dah lama sangat tak pergi ke masjid ni. Ya. Lalu tengok je. Ya. Keduanya saya teringin benar nak ke mahkamah ni. Lama benar nak ke Lama mahkamah. tak ada proceeding tak proceeding. Mahkamah pun tutup. Kita patuh dengan perintah kerajaan kan. Jadi itulah mungkin disebabkan perkara tu. Jadi pihak penerbit RTM menjemput saya untuk bincangkan berkenaan dengan topik kita hari ni kan. Andy dengan Syamira. Aduh, hai. Nak ingat nama Syamira ni Syarmila, Syakira, Syamimi, macam-macam dia orang sebut nama dia ni. Okay. So Andy bila nak kahwin? Saya belum ada jawapan lagi. Ya. Jodoh datang dah 27 tahun tak sampai-sampai ni lagi. Tapi kalau nak kahwin sekarang pun tak boleh. Tak boleh kena tangguh dulu. Ni yang menunggu masa sebenarnya, Tuan Faisal. Tapi saya harap bolehlah. Bolehlah, nanti kita doa sama-sama. Kita sama-sama lah doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah cepat-cepat angkat ya wabak ni daripada muka bumi. InsyaAllah. Jadi bolehlah Syamira melangsungkan hari yang penuh bahagia itu. Amin, insyaAllah. Amin. Tuan Faisal tadi kata dah lama tak ke mahkamah kan, tapi Alhamdulillah Tuhan lagi memberikan peluang Tuan untuk berkongsi ilmu dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. Dah 4 minggu PKP ini, ada baik dan buruknya kita bercakap tentang aspek rumah tangga. Dalam tempoh 4 minggu ini banyak sebenarnya perkara-perkara yang boleh dilakukan untuk ahli keluarga mengeratkan hubungan mereka, walaupun ada dalam satu rumah ataupun yang jarak jauh pula. Macam mana yang ada yang terpisah juga, Tuan Faisal. Okey, saya respon yang berkenaan dengan yang berkait dengan diri saya dahulu ya. Okey. Supaya dia mula rasanya lebih mudah saya nak ceritakan ya. Dulu saya ni jarang duduk rumah ya. Isteri saya cikgu dan saya ni jaranglah kalau dalam sehari itu kalau jumpa pun awal pagi malam kan. Ya. Hikmahnya bila PKP ni baru saya tahu jadi suri rumah tangga ni susah rupanya. Ya. Aduh hai. Ditambah pula rupanya waktu sekarang ni cikgu-cikgu ingatnya cuti, rupanya dia ada kelas. Betul. Kelas guna online guna internet sekarang ni canggih kan, dengan anak murid boleh tengok. Bukan setakat bagi kelas, rupanya dia pergi kursus pula. Akhirnya saya pun mengambil alihlah tugas sebagai ketua rumah tangga yang sebenarnya. Saya masak pagi-pagi, saya cuci pinggan, tengah hari saya sediakan, baru saya tahu rupanya letih. Jadi kita kena hargai isteri-isteri kita tu. Jadi lepas ini waktu PKP ni manfaatkan yang sebenarnya. Cumanya macam yang Andy cakap tadi, orang macam saya bertuahlah sebab kami duduk satu rumah. Bayangkan dengan ada sahabat kita yang duduk berjauhan kan, yang dipanggil PJJ ni. PJJ, perhubungan jarak jauh. Ataupun mungkin ada sahabat-sahabat kita yang terlibat dalam frontliners kan, di hadapan. Mereka ni tak boleh, saya difahamkan ada sebahagiannya tak boleh. Kalau balik tu kena kuarantin pula. Daripada dalam rumah, walaupun duduk rumah kena kuarantin dulu, takut menjangkit kepada anak, kepada isteri. Jadi mereka lagilah dalam keadaan begini, kalau saya boleh berpegang-pegang dengan isteri, dengan anak-anak, boleh ada aktiviti santai bersama, solat bersama. Kesian kawan-kawan kita yang tak boleh bersama ni kan. Apa pun dalam keadaan sekarang ni Andy dan juga Syamira, aduh hai, minta maaf ya penonton, susah benar nak menyebut nama orang Slim River ni. Slim River je. Rupanya dalam keadaan sekarang ni tak kurang juga ya ramai penonton-penonton ataupun orang yang mengenali saya dan sahabat-sahabat saya di kalangan komuniti peguam ni yang ditanya oleh masyarakat ya berkenaan dengan masalah rumah tangga, sampailah ke peringkat tuan, saya ni nak kahwin sangat ni. Macam mana ni? Bila nak buka pejabat agama ni? Saya dah tak boleh sabar-sabar nak kahwin. Terasa ni, Syamira terasa. Jadi dalam keadaan begini banyaknya perkara yang mungkin amalan yang biasa kita buat sekarang ni kita kena sabar dulu ya. Hikmahnya adalah
Allah SWT nak minta kita ni sama dengan keluarga. Banyak perkara yang kita boleh buat bersama. Yang mungkin sebelum ni kita tak ada waktu tu kan. Baru waktu ni saya tahu, saya tengok buku sekolah anak saya. Rupanya soalan-soalan zaman sekarang bukan saya boleh jawab. Itu tingkatan 1 tu. Saya pun dah pening macam mana nak jawab soalan matematik ni. Akhirnya kena buka komputer balik, tengok balik. Banyak hikmahnya ya. Begitulah mukadimah ya, Andy dan juga Syamira. Panjang pula mukadimah ni. Baik. Nanti kita akan sambung. Untuk anda yang mahu sama-sama mengikuti ataupun bertanya soalan kepada Tuan Faisaluddin, boleh hubungi talian tertera di kaca TV anda. InsyaAllah mana-mana soalan yang sesuai akan kami ajukan kepada Tuan Faisal. Syamira. Okey, baik. Soalan saya. Ada soalannya. Mengenai dengan kita tak ada sekarang PKP ni, tak ada proceeding suluh dan juga perbicaraan, dan saya yakin itu adalah antara peluang yang boleh diambil oleh pasangan suami isteri yang berada dalam konflik. Kiranya dalam tempoh PKP itu mereka berdua di rumah, jadi mereka boleh membincangkan penyelesaian terbaik bagi menyelamatkan perkahwinan mereka. Jadi pendapat tuan sendiri bagaimana? Saya setuju sangat ya. Dalam keadaan begini ya, bila ada PKP ni, orang kata sepatutnya perkara ini kalau dalam tempoh 14 hari okeylah, lepas ni kita boleh pergi mahkamah selesaikan. Jadi ingatkan 14 hari panjang lagi, jadi 2 minggu, jadi sebulan kan. Lepas ni saya dimahamkan hari ini pihak Perdana Menteri akan mengumumkan kan sama ada ditambah lagi ataupun tidak. Jadi dalam keadaan begini sebenarnya hikmahnya bila kita dalam masalah rumah tangga sebelum ni gaduh, lepas tu sampai nak bercerai, mungkin setengahnya dah filekan permohonan di mahkamah, tapi tak sangka tiba-tiba jadi begini kan. Ini semua kehendak Allah SWT. Jadi nak buat macam mana? Jadi dalam keadaan begini, adakah kita nak terus bermasam muka? Adakah kita terus nak mencari kesalahan? Waktu beginilah sesuai kita gunakan untuk kata tengok muhasabah balik ya. Tengok balik mana waktu-waktu kita bersama bercinta dulu. Kita ulang balik memori-memori indah yang boleh merapatkan hubungan kita ni sebagai suami isteri. Dengan anak, kalau ada anak, macam mana kita berbaik ya waktu-waktu begini. Mudah-mudahannya dalam keadaan begini hubungan yang orang kata renggang itu boleh dirapatkan balik. Cumanya ya Syamila ya, ada juga di kalangan penonton di luar dan rakyat kita ni ataupun di mana-mana, pasangan yang memang dah tak boleh dah tak boleh baik ya. Memang tak boleh baik. Dah memang dia panggil hubungan tu dah sampai noktah dah. Kalau diteruskan juga akan mendatangkan kemudaratan kepada isteri ataupun kepada suami, ataupun akan mendatangkan dosa yang berpanjangan. Jadi dalam keadaan begini macam mana nak buat? Mahkamah pula tutup ya, tak ada proceeding sebab kita tak nak orang datang mahkamah ramai-ramai nanti di situ pula jadi kluster baru, jadi masalah baru pula kan. Jadi dalam keadaan begini apa yang perlu dibuat? Jadi sebenarnya saya dipahamkan oleh pihak mahkamah sebagai contoh di mahkamah wilayah ini ataupun di mahkamah di Selangor ini memang ada talian disediakan, talian khas untuk bertanya berkenaan dengan masalah. Ada email yang boleh kita rujuk pegawai mana nak tanya macam mana dan mereka akan menjawab ya. Keduanya ada juga laman-laman seperti Mahkamah Syariah Wilayah ke di Selangor, di laman media sosial di FB sebagainya untuk kita dapatkan maklumat terkini. Itu dari segi maklumat. Yang keduanya bagaimana kalau dah sampai peringkat teruk sangat. Saya dengar cerita tak pasti di dalam media sosial ataupun di akhbar dikatakan bahawa terdapat kemungkinan peningkatan masalah dipanggil domestic violence kekerasan rumah tangga waktu PKP ni kan. Nauzubillah min zalik kan. Tapi tak adalah laporan bertulis. Mungkin saya terbaca dalam media sosial kan. Jadi ada kemungkinan ke arah tu. Katakanlah pasangan itu memang dah teruk sangat. Dah bergaduh, dah bertumbuk. Jadi aulawiyatnya ikut maqasid syariah ya. Tujuan syariah ni kita kena hifzun nafs, maknanya kena selamatkan diri. Katakanlah kalau suami tu dah terlalu ayat pasarnya brutal sangat ataupun ganas sangat sampai teruk sangat badan kita lebam sana sini, maka saya fikir cara yang terbaik adalah untuk kita menyelamatkan diri, keluar daripada rumah tu, cari tempat yang kita boleh dapatkan perlindungan ya. Tapi orang kata kadang-kadang ialah kena lalu roadblock dan sebagainya. Seelok-eloknya kalau saya punya nasihat sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh beberapa orang pakar juga dari segi perundangan, kita pergi ke balai polis dulu buat laporan. Kata saya telah dipukul oleh suami, saya telah macam-macam lah ya, dicucuk ke, ditikam ke kan. Kalau dicubit tu janganlah. Saya dicubit dia suami. Cubit sayang lah. Cubit pun datang ke jumpa polis. Gelak dia abang polis tu kan, mengambil report kan. Yang teruk, maksud saya yang teruk ya. Keduanya lepas kita pergi balai polis tu kita pergi pula ke klinik.
ke hospital ataupun klinik. Kalau takut pergi hospital, takutlah hospital kan kawasan yang mungkin terdedah, pergi ke klinik buka kan. Jadi dapatkan dia panggil check up body check up, mana tempat yang lebam, nanti doktor akan tanya ni kena lebam kenapa, lebam di tumbuk dik suami, doktor pun akan buatlah laporan supaya perkara-perkara ini penting akan dijadikan sebagai satu sandaran sokongan. Andai kata nanti insya-Allah mahkamah akan dibuka, wabak ni akan diangkat oleh Allah, itu akan jadikan sebagai bukti sokongan kita di mahkamah nanti. Jadi itulah ya Syamila di sebalik kata gunakan waktu yang ada ini untuk berbaik-baik, tetapi ada jugalah pasangan yang dipanggil tak berapa dipanggil unfortunate kan, dalam keadaan yang tidak bertuah. Adalah segelintir kecil yang mengalami nasib sebegini, maka nasihat saya adalah untuk lindungi diri dahulu. Banyak akan dikongsikan oleh Tuan Faisaluddin. Nanti kita nak berjeda seketika, kita akan terbang ke Negeri Sembilan untuk segmen Cerita Pagi. Katanya akan kongsikan mengenai tambahan anggota Angkatan Tentera Malaysia untuk PKP di negeri berkenaan. Silakan. Baik, terima kasih Syana. Baik, saya pasti penonton di rumah ada soalan untuk ditanyakan kepada Tuan Faisaluddin. Jadi boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV. Baik, Tuan, tadi Tuan ada cakap PKP, kita suami isteri pula apa yang tanya ni? Suami. Suami. Okey, baik. Saya tak apa. Okey, kita ada panggilan. Tarik nafas dulu. Kita sambut dulu panggilan yang diterima sekarang ini. Tak sempat nak tanya dari panggilan. Assalamualaikum. Sindrom tertangguh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Puan Siti Adilah Ismail. Betul saya cakap. Ya Puan, silakan soalan ataupun pandangan yang ingin diajukan kepada Tuan Faisal. Okey, saya ada satu soalan. Itu hari pada 8 hari bulan lalu, suami ada mengenakan syarat talak. Dia cakap kalau saya mesej mak dia akan jatuh talak. Okey. 8 hari bulan malam. Jadi malam tu saya ingatlah apa yang dia cakap dan saya tak mesej pun. Tapi pagi tu lepas subuh tu saya macam ada satu berita nak bagi tahu dan saya buka dia punya syarat. Saya telah mesej pun mak dia. Dan lepas tu saya baru terpaksa kes talak. Adakah talak jatuh atau tidak? Tuan Faisal ada soalan? Okey, tak apa, faham. Okey, baik, itu saja Puan. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Tuan Faisal, silakan. Terima kasih ya Puan Siti Adilah Ismail. Jadi saya menjawab ini secara umum supaya saya rasa bukan Puan Siti Adilah je ni, ramai ni saya rasa yang mungkin mengalami masalah ataupun situasi yang sama. Di mana ialah kalau bila dah bergaduh, bertengkar, kadang-kadang sebab benda kecil kan. Ada orang boleh sabar, macam Andy sabarnya tinggi. Amin. Ada orang tu pantang dijentik. Dia tak tahan, dia cepat sangat dia nak melafazkan talak dan sebagainya ya. Jadi dalam perkara begini, katakanlah macam kes Puan Siti Adilah tadi, suami dia telah melafazkan talak kan. Dan jelas ya, saya telah aku ceraikan kau begitu kan. Jadi dalam perkara begini, dia kena ambil masa dalam tempoh begini, memang mahkamah pun tak bersidang ya. Sebab kalau ikut proses yang sepatutnya, ikut undang-undang, bila suami itu telah melafazkan talak, sama ada ianya jelas ataupun yang dia panggil yang soreh ataupun kinayah ni yang macam tak berapa jelas, maka perlu dibawa kepada mahkamah untuk dapatkan pengesahan. Mahkamah yang akan siasat. Cuma isunya sekarang ni mahkamah pula tutup. Macam mana keadaannya? Maka ramailah isteri-isteri yang rasa tertanya-tanya dan ragu macam mana status perkahwinan ni, dah diceraikan ke belum kan. Jadi pada pandangan saya dan nasihat saya, kalau lafaz cerai itu sangat jelas, maka eloklah kita berhati-hati. Maksud saya jangan kita lakukan maknanya hubungan sebagaimana biasa, melainkan katakanlah kalau suami itu rujuk balik, maknanya dia lafazkan nak berbaik ke rujuk. Cumanya nanti bila mahkamah dah buka, maknanya mahkamah dah boleh dibenarkan bersidang sebagainya, saya nasihatkan orang macam Puan Siti Adilah tadi ataupun penonton yang mengalami masalah sama, cepat-cepat laporkan kepada mahkamah untuk dipanggil buat permohonan pengesahan lafaz talak di luar mahkamah. Kalau mahkamah mensabitkan mengatakan bahawa jatuh talak, maka buat permohonan yang kedua, lafaz rujuk di luar mahkamah. Tengok rujuk
rujuk tu sah ataupun tidak. Andai kata mahkamah kata talak tadi tak sah, maka tak perlulah rujuk sebagainya. Jadi begitulah ya. Dan insya-Allah saya rasa tak lama dah ya PKP ni ya, sama ada sebulan ke ataupun wallahu alam kan, kita akan buka juga mahkamah nanti. Jadi ada tempoh tu. Jadi waktu tu berhati-hatilah, janganlah buat perkara, katakanlah ada pula suami yang lafaz lagi teruk kata aku ceraikan kau dengan talak 3. Itu lagi kan, lagi maknanya lagi jelas dan jatuh talak 3. Bila talak 3 ni kalau dah sabit, kita tak boleh nak rujuk dengan suami balik. Tak ada istilah tu sebab dah terpisah terus. Melainkan kalau kita berkahwin pula dengan orang lain, lepas tu kita diceraikan oleh orang tu, habis tempoh iddah baru boleh bersama balik dengan suami kita dengan akad yang baru. Suami nombor 1 dia lah. Jadi dalam keadaan begini kena juga dapatkan maklumat daripada pihak berkuasa. Saya dah nyatakan di awal tadi kan, Puan Siti Adilah mungkin sempat tengok, katakanlah Puan Siti Adilah duduk di wilayah persekutuan, maka hubungi nombor telefon di mahkamah ataupun Jabatan Agama, dia ada unit yang handle perkara ni. Begitu juga kalau di Selangor ada ya JAIS ataupun di Mahkamah Syariah di Selangor. Di negeri-negeri lain pun semua sama. Dapatkan maklumat tu. Sekarang ni mudah ya. Bukan saja di TV, di media sosial, di telefon. Lagi senang, insya-Allah saya rasa semua orang ada ya. Jadi itulah kebanyakan isteri dia gusar begitu kan. Itulah kita kata tadi kan, di awal tadi kan, tak semuanya bahagia seronok je. Tapi ada juga yang mengalami nasib dan ujian seperti Puan Siti tadi. Mudah-mudahan saya doakan, kita doakan sama-sama doakan suami Puan Siti tadi itu sejuk hatinya, baik balik kan. Mana tahu tahun depan memang cahaya mata lagi. Amin, insya-Allah. Ini soalan saya tergantung ya, saya nak tanya. Bagaimana pula dengan situasi apabila ada proses suami isteri yang sedang dalam proses bercerai dan duduk asing, dan adakah nafkah terputus? Maksudnya suami tidak perlu membayar nafkah, bagaimana tu? Tapi Tuan Faisal, sebentar saya mencela, kita ada seorang yang berbagi dia masih boleh jawab sekaligus. Sila. Tapi dia bagi tahu soalan kan, sebab tu saya tak nak ganggu tadi. Dia rindu sebab nak kahwin ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Ya, silakan. Saya Ana dari Johor Bahru. Ya, Puan. Puan Ana. Saya ada masalah sikit lah masalah rumah tangga. Ya, Puan Ana. Saya kahwin dah 70 tahun, masuk bulan 10 ni. Allahu Akbar. Lama tu. Lepas tu masalahnya suami saya ni berkira tentang pemberian, tentang bagi duit ni. Dia kalau bagi saya akan tanya saya duit beli apa, buat apa, tinggal berapa. Dia pergi tak pernah ikhlas. Lepas tu kalau balik sekali masih amun saya dengan anak-anak. Saya ni macam jadi hamba. Tak boleh buat silap sikit. Dia akan marah-marah saya. Sedih saya. Lepas tu masa saya accident pun dia tak kisah dengan saya. Anak saya sanggup berhenti kerja. Saya minta pendapat Ustaz macam mana saya nak buat. Suami ada berapa ramai isteri, Puan Ana? Seorang aja saya. Anak saya 3 orang. Okey. Baik, ada lagi yang ingin diajukan? Ada lagi nak dikongsikan, Puan Ana? Lepas tu saya minta pendapat apa harus saya buat. Saya dah lahiran sabar, saya dah puas macam-macam cara saya buat. Saya dah tahan. Kenapa dia macam benci saya, macam panas dia bila balik sekali. Baik. Aduh, hai. Ustaz. Baik. Ustaz, tahu. Tuan Faisal. Okey, terima kasih. Dalam hal ini dia kata begini kan, kalau ikut proses undang-undang kan, kalau ada masalah rumah tangga ni biasanya kalau melibatkan nafkah ya. Kalau ikut nafkah ni kalau tak cukup, kita kena buat tuntutan lah ya. Tuntutan kepada mahkamah. Cuma dalam keadaan sekarang ni, keadaan semasa ni mahkamah tak buka ya. Cuma masalah yang dihadapi Puan Hana ni dah lama kan dengan suami. Jadi dalam perkara ini kita kena cari jalan tengah ya. Dalam jalan tengah ni mungkin kita boleh gunakan anak-anak. Tanya kenapa suami ni begini kan. Saya tak rasa suami itu tak bagi nafkah. Cuma berkira kan. Ayat dia tadi berkira kan. Memang ada. Kita kenal suami-suami yang berkira. Ni bagi duit RM50 contoh je pergi beli barang. Mana baki? Kat sini baki. Tadi belanja apa? Mana resit? Kalau dah minta resit itu lagi teruk tu. Kan? Jadi dalam keadaan begini, itulah ujian yang dihadapi oleh Puan Hana. Jadi dalam perkara ini saya ingat cara yang terbaik adalah dapatkan nasihat. Nasihat daripada orang yang lebih dihormati oleh suami tadi. Kadang-kadang orang dah senior ni kan, orang senior ni kan, dia ada sedikit dia kesan punya dia lain dia tak suka kalau isteri dia ke anak dia ke bagi cadangan
kemalangan ataupun orang-orang yang lebih muda kan. Dia nak orang yang sama ada sebaya ataupun yang dihormati. Sebab ini masalah ini sebenarnya boleh diselesaikan kalau dia selesaikan dengan cara orang kata ambil orang tengah ya. Sebab kalau dalam prosedur mahkamah pun kita galakkan ada proses namanya suluh. Selesaikan dengan cara elok ya. Kalau di jabatan-jabatan agama pun ada dipanggil sesi kaunseling. Tujuannya apa? Tujuannya untuk selesaikan dengan cara kedua-dua pihak ni puas hati. Boleh berkongsi apa masalahnya ya. Cuma dari segi apa yang ditanya, dah habis tanya ke mana? Dah tanya juga kan? Pasal nafkah dia kan. Ingat. Dia ada kaitan juga sebenarnya dengan Puan Hana ni, isu nafkah kan. Baik. Dalam keadaan sekarang ni, sebelum saya respon soalan tadi tu dengan saya simpul dengan Puan Hana ni, kita sepatut berterima kasih dengan kerajaan. Kerajaan dia ambil kira masalah yang dihadapi oleh rakyat sampai saya rasa boleh kata kebanyakan orang dapat dipanggil duit poket kan. Ayah saya nak bagi tahu ya, ayah saya yang kena stroke tu, ayah saya kena stroke ya, dengan terlantar, dan mak saya yang tak sihat pun saya memang tak dapat, adik-adik saya pun tak dapat ya, semua dapat. Lepas tu semalam saya tanya dengan adik saya, cuba cek bapak tu. Tuan-tuan bapak dapat. Manalah tahu rezeki bapak yang sakit tu. Rupanya dapat 1,600. Wow, banyak. Tapi tak tahu macam mana nak keluar ni. Sebab ayah saya terlantar kan. Tak tahu kaedah dia. Ya. Jadi dalam keadaan begini, kita jangan kedekut. Kalau pihak kerajaan sendiri pun tak kedekut, kita sebagai suami, yang mana itu tanggungjawab yang akan dipersoalkan di akhirat. Kita ni orang Islam ni, kita kena percaya ya. Apa saja tindakan kita ini akan bukan sahaja akan dipertanggungjawabkan di dunia, tapi di akhirat juga. Apatah lagi kita sebagai suami ini, kita pemimpin dalam keluarga kepada isteri kita, kepada anak kita. Jadi kita kena bagi nafkah kepada anak isteri. Waktu PKP ni pergi tengok wayang tak boleh, tak ada siapa nak tengok, tutup pun. Nak pergi jalan-jalan naik kapal terbang pun orang takut. Jadi banyak jimat sebenarnya ya. Tambah pula minyak pun tak turun-turun. Minyak dah turun jadi RM1.30. Saya pun rasa pertama kali seumur hidup saya ni isi minyak 1 liter RM1.30 kupang. Kata orang Perak kan. Terkejut saya. Isi RM50 dah penuh. Alhamdulillah kan. Jadi banyak jimat. Melainkanlah ada juga golongan yang mungkin pendapatan harian yang jual. Kita pun faham kan. Tapi Alhamdulillah kerajaan kita bertanggungjawab dan dia bagi wang prihatin. Prihatin rakyat. Macam-macam. Kalau ada pinjaman ditangguhkan bayaran instalmennya sampai 6 bulan. Macam-macam. Jadi kalau kerajaan pun bagi banyak bantuan, kita suaminya yang dapat duit pun berkira dengan isteri kita, setakat beli telur, beli sayur pun berkira waktu PKP ni, maka kita berdosa. Walaupun kita tak duduk bersama, duduk berasingan ya. Tapi kita belum lagi disahkan sebagai bukan suami isteri oleh mahkamah. Jadi tanggungjawab sebagai suami, marah macam mana pun, derhaka macam mana pun isteri itu, kalau kita marah sangat, kita wajib bagi nafkah. Sekurang-kurangnya tempat tinggalnya selamat, makan minumnya terjaga. Apa sangat makan waktu-waktu COVID ni, paling tinggi pun telur, ikan, ayam, nasi. Tak adanya dia nak McD sangat. Dia pun takut. Ada. Dari kampung-kampung pun tak ada Grab ataupun Panda. Yang ada Grab dengan Food Panda ni di Kuala Lumpur, di kawasan bandar saja. Kampung akhirnya pergi juga petik kangkung, pergi kebun sayur, masak itu aja. Paling tinggi di kedai beli beras, minyak, ikan dan kotak rokok yang bagi rokok. Baik. Segmen ni mendapat sambutan hangat kita dari panggilan dari Johor Bahru juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar puan? Baik-baik, alhamdulillah. Silakan Puan Nina. Okey, saya nak tanya. Sekarang ni saya dah diceraikan oleh suami. Tapi kami tak sempat lagi pergi ke mahkamah sebab kita PKP kan. So mahkamah tutup. Tapi kami masih duduk sebumbung. Okey. So saya nak tanya dengan ustaz, apa hukum dia? Cerai. Yang kedua, yang dia talakkan saya luar mahkamah. Baik, cerai yang kedua, yang ni cerai kali pertama ke banyak kali dah? Saya cerai kali kedua. Kali kedua. Kali kedua. Kali pertama dulu dah didaftarkan ke belum? Dah. Okey, baik. Yang ini dia yang tak sempat ya. Okey. Lepas tu yang kedua saya nak tanya, layak tak saya untuk tuntut tuntutan muta'ah tu? Tuntutan? Muta'ah. Muta'ah. Okey, baik. Ada lagi Puan Ina?
Dah tak ada, itu saja. Okey ya. Terima kasih. Saya cuba jawab ya Puan Ina ya. Baik. Puan Ina ni lebih kurang sama dengan isu Puan Siti Adilah tadi lebih kurang lah ya. Dalam keadaan begini, kalau suami tu dah ceraikan kita untuk kali kedua ya, talak pertama, talak kedua tu dipanggil talak raj'i. Talak raj'i ni maknanya boleh dirujuk balik lah. Bahasa Arabnya raj'i, bahasa orang kita ni boleh rujuk. Jadi talak yang Puan Ina ni, talak yang kali kedua ya. Jadi bila talak kali kedua ni ada tempoh rujuk waktu iddah ya. Jadi waktu iddah ni katakanlah manalah tahu suami tu berbaik pula kan. Nak baik, nak buat apa semua kan. Jadi dalam perkara begini, nak tak nak nanti katakanlah ya. Katakanlah Puan mahkamah buka katakanlah bulan depan ke ya, ataupun hujung bulan ni ke. Jadi cepat-cepat bawa kes ke mahkamah untuk daftarkan pengesahan lafaz talak di luar mahkamah kali kedua ya. Bila mahkamah katakanlah dah sah, kemudian waktu tu kalau Puan Ina nak failkan tuntutan mut'ah sekali pun boleh, tuntut juga ya. Saya fikir ramai juga isteri-isteri kalau talak kali pertama tu, kalau suami rujuk tu boleh terima lagi. Tapi kalau dah 2 kali kena cerai ni, ada juga isteri yang makan hati, dia tak mudah. Kalau rujuk pun tak mudah kan. Jadi dalam keadaan gini boleh tuntut mut'ah ya. Cuma nak tuntut mut'ah kena tunggulah mahkamah bersidang. Sebab kalau mahkamah tak buka, kita nak tuntut dengan siapa kita nak fail ni kan. Sebab dalam negara kita ni hanya mahkamah iaitu melalui hakim saja boleh memutuskan, mendengar kes kita dan memutuskan berapa jumlahnya yang kita layak ya. Saya harap itulah boleh jawab Puan Ina tadi ya. Jadi begitulah, sedih juga ya bila dengar cerita-cerita begini kan. Kita ingatkan semua orang duduk di dalam PKP ni semuanya bahagia, aman, tapi ada pasangan suami isteri yang adalah masalah begini kan. Mudah-mudahan kita beginilah, kita sama-samalah doa ya kepada Allah SWT, bukan sahaja wabak ini diangkat, bukan sahaja alam sekitar ni semakin pulih, dikatakan ozon pun dah makin cantik, oksigen pun dah makin banyak sebab kereta tak banyak di luar. Mudah-mudahan Allah perbaikkan juga hubungan suami isteri ini ya. Yang mana sampai jodohnya memang tak boleh baik, itu kita serah kepada Allah kan. Ya, ajal mau jodoh ni kan Allah punya kuasa. Jadi sabar ya. Tunggu PKP habis nanti, cepat-cepatlah ajak bakal suami itu cari tok kadi cepat-cepat. Baik, Tuan Faisal, bila kita mereka yang sudah berumah tangga ini mempunyai masalah, kadang-kadang solusinya adalah dengan memainkan sentimen anak-anak. Ya, betul. Jaga anak-anak. Dalam aspek nafkah juga kadang-kadang sang suami ataupun sang isteri terlupa bahawa tanggungjawab mereka bukan saja terhadap isteri, tapi anak-anak. Kalau anak satu tak apa ni, kalau anak pun 2, 3, bini pula ada 2, campur 3 dah ada 9. Perkara itu bagaimana kita nak beri kesedaran kepada sama ada suami ataupun isteri? Ini pemikiran jarak jauh. Persediaan untuk dia sendiri kan? Saya memang tahu. Dia begini ya, saya tak ada pengalaman lagi bab tu ya. Menguruskan adalah ya. Isteri saya seorang, dia tengah menengok tu. Ada perhati. Dia tunggu je terperhati ni ya. PJJ juga perhati jarak jauh ni. Baik, dalam hal begini ya, bila seseorang itu dah ditakdirkan oleh Allah punya ramai isteri dan ramai anak ya. Jadi biasanya Allah akan, bila dia orang tu dah layak, Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tak akan bebankan seseorang melainkan Allah bagi dia sebagaimana jalan keluar, tambahkan rezeki, bagi kemudahan. Jadi kalau orang tu layak dan mampu untuk ada 2 bini, maka dia juga kena mampu untuk memberi nafkah bukan sahaja kepada isteri-isterinya tetapi kepada anak-anaknya mengikut kemampuan dia, kemampuan semasa. Jangan pula mengikut kehendak isteri-isteri, jangan pula mengikut kehendak anak-anak. Waktu COVID begini ni, PKP begini, ramai juga orang yang hilang punca pendapatan, ramai juga peniaga-peniaga yang keresahan, ramai juga orang yang makan gaji hari ni tak ada pendapatan, tetapi dia ada ramai anak, ramai mungkin ditakdirkan ramai isteri waktu begini, duit simpanan makin hari makin nipis. Jadi beginilah, anak-anak dan isteri kena terima kalau apa yang diberi oleh suami itu ikut kemampuan suami, kita kena ikutlah, kita ikut. Cuma janganlah suami itu
tak berlaku adil pula. Kena ingat tu. Mentang-mentanglah bini yang pertama ni dia bekerja bagus, bini yang kedua pula bekerja tapi tak berapa biasa-biasa, dan kemudian bini yang pertama mungkin sama sebaya kan. Sebaya. Yang bini muda sangat. Udah bini muda, dah bini muda tu dibagi makanan yang sedap-sedap, dibeli ikan yang mahal-mahal. Bini nombor 1 telur je. Bagi Enlin je, susu. Enlin. Itulah. Ini memang perancangan betul. Andy, kalau ramai isteri esok jangan buat begitu. InsyaAllah. Tapi Enlin tu mahal, Andy. Mahal. Itulah betul lah kata Tuan Faisal tadi, dengan keadaan sekarang ni pendapatan pun terjejas, dengan anak-anak di rumah, lagi anak-anak yang ramai pastinya akan terbeban. Anak-anak ni kita nak, kalau mungkin bukan tempoh PKP mereka boleh keluar bekerja dan sebagainya, tapi nak sebenarnya dalam setengah situasi perbelanjaan itu lebih pada tempoh PKP ini. Saya ada soalan? Ada. Banyak sangat yang explanation. Saya nak tanya dulu. Simple, saya ringkasnya lah kan. Kan seperti mana yang kita dengar panggilan daripada orang ramai mengenai konflik dalam rumah tangga. Jadi soalan saya simple saja. Nasihat macam mana pasangan suami isteri itu untuk mengekalkan keharmonian rumah tangga. Tadi ada juga Tuan ada sebutkan sikit, tapi saya nak lebih terperinci supaya orang ramai ambil iktibar, boleh faham apa yang sepatutnya mereka perlu lakukan dalam tempoh PKP apabila mereka berdua saja di rumah tu. Okey, saya rasa saya teringin sangat berdua di rumah tu. Tapi dia ada anak-anak kan. Gini kita kena faham dan kita kena tahu dan kita kena betul-betul hayati apa tujuan perkahwinan. Banyak orang ni terlepas pandang perkahwinan tu bukan setakat cinta saja. Cinta boleh pudar bila dimakan hari. Tetapi tujuan perkahwinan itu adalah untuk menunaikan hak dan tanggungjawab masing-masing. Suami ada haknya, isteri pun ada haknya. Suami ada tanggungjawabnya, isteri pun ada tanggungjawabnya. Jadi kita kena faham perkara ni bukan setakat kita belajar waktu kursus kahwin dulu kan. Tapi acap kali diterangkan oleh para ustaz di dalam TV dan media sosial. Jadi saya nampak salah satu solusinya selain kita anggap PKP ini tempoh honeymoon berbulan madu bagi pasangan yang dah lama berkahwin, untuk ingat balik, mengimbau balik, kita kena faham bahawa untuk menyelesaikan masalah konflik yang sedang melanda dalam keluarga kita ni, kita kena fikir kenapa kita kahwin dahulu. Kenapa kita bersama? Kenapa kita dijodohkan? Ingat balik dulu kita rupanya dulu berjumpa di library rupanya. Jumpa di tempat kerja begini. Dan kita kena ingat kekurangan dia dan kekurangan kita. Saling komplimen each other Saling orang kata melengkapi antara satu sama lain. Dia ada kekurangannya, kita ada kelebihannya. Begitulah. Dalam perkara ini bila masing-masing faham tujuan untuk orang kata ikut hukum agama dan juga tujuan perkahwinan itu dibenarkan, insya-Allah tidak ada masalah. Masalah yang berpunca sekarang ni apabila kita ada masalah hati, ada ego. Inilah yang biasa saya tengok di dalam mahkamah ni, suami dengan egonya sendiri, isteri kadang-kadang dengan sifatnya yang kurang sabar, terlalu provokatif ayat modennya, tetapi acap kali membebel sebagai contoh. Kita kena sabar, kita kena faham, kita kena faham naluri isteri juga. Isteri pun kena faham kehendak suami. Suami jangan anggap dia bila duduk rumah ini sebagai raja ataupun sebagai tuan di dalam rumah itu. Mentang-mentanglah dia adalah seorang pemimpin kepada keluarga, tetapi dalam erti kata kita kena ikut contoh yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah tu bukan setakat pemimpin dalam keluarga, pemimpin seluruh umat. Orang yang paling disayangi, orang yang kita memang nak jumpa sangat dengan dia, baik dalam mimpi ataupun esok di dalam akhirat sana. Dia pun basuh pinggan di rumah. Dia pun tolong lipat baju. Dia pun bergurau senda dengan isterinya. Ya Rasulullah, ramai isteri. Kita isteri seorang pun tak boleh handle. Rasulullah ramai isteri. Dia boleh bagi keadilan yang sewajarnya kepada yang lain. Kalau ada sikit-sikit tu kita nilah pejam mata je lah. Waktu berdua saya teringin sangat nak berdua tu kan. Tapi tahu-tahu je kan anak ketuk pintu. Ayah apa tu? Kacau lain betul. Aduh, anak-anak pula kecil-kecil lagi kan. Dia nak lagi kasih sayang dengan kita. Kalau dah besar-besar panjang macam ini, berpandai lah kan. Semua nyorok dalam bilik kita menghadap telefon, menghadap laptop,
tengok movie, tengok tapi anak kecil-kecil ni itulah dia nak berbaik dengan kita, kita layan kan. Mudah-mudahan saya dapat membantulah menjawab soalan yang insya-Allah. Amin. Terima kasih Tuan. Baik, kita sudah berada di penghujung siaran Sahabat Bagi Malaysia untuk edisi Jumaat 10 April. Semoga apa yang dikongsikan oleh Tuan Faisal bermanfaat untuk anda mungkin yang sedang berdepan masalah rumah tangga ini. Ambil benar-benar apa yang dikatakan, resapkan dalam diri anda supaya dapat menyelesaikan apa jua permasalahan yang anda lakukan, sekaligus mengembalikan kebahagiaan dalam rumah tangga anda, insya-Allah. Baik, sedikit yang perlu saya kongsikan kepada anda juga pada pukul 4 petang ini akan kami pancarkan secara langsung perutusan khas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di semua saluran TV, radio dan juga media baharu. Artinya pastinya yang kita jangkakan adalah mengenai pengumuman sama ada PKP tahap 2 ini akan dilanjutkan ke tahap 3 ataupun sebaliknya. Kita doakan yang terbaik untuk sama-sama kita membendung penularan COVID-19 ini. Saya Indri Reza Rohadian. Saya Syamira Supri. Jumpa lagi. Dan Tuan Faisal. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Stay at home, stay safe. Oh. Jumpa lagi.